proses yang merugikan. Dia tulis itu no sugar. So proses rugilah sebab kita nak hasilkan sugar, tiba-tiba tak dapat sugar. So proses ini kita panggil sebagai photorespiration. Kenapa nama dia photorespiration? Foto ni sebab cahaya lah. Okey, disebabkan oleh adanya cahaya. Kenapa ada respiration kat belakang? Sebabkan oleh kita menggunakan oksigen. Okey, oksigen digunakan. Kalau kita tengok cellular respiration kan kita guna oksigen kan? So samalah bila oksigen digunakan, so dia letaklah perkataan respiration kat belakang. So this photorespiration ini adalah satu proses yang merugikan kerana tak ada gula yang dapat dihasilkan. Okey, so kalau kita tengok untuk black color kat sini, ini adalah photorespiration lah. So bila oksigen tadi bind dengan Ruby P, dia akan membentuk satu fosfoglycolate. Fosfoglycolate jadi glycolate. Yang ni tak payah, awak tak payah tahu sebenarnya. Saya nak tunjukkan tak ada sugar yang dihasilkan sebenarnya. So nanti glycolate tadi dia akan ditukarkan kepada glycine. Glycine ni amino acid. Lepas tu jadi serin. Serin pun amino acid. Lepas tu dia ditukarkan kepada glycerate. Okey, so glycerate ini nanti yang mungkin akan menjadi PGA. Tetapi keadaan ini tidak akan berlaku kerana apa? Kerana this Calvin cycle tak dapat dihasilkan. Tak dapat berlangsung lah disebabkan oleh Rubisco tadi bind oksigen dengan Ruby P. Okey, so jadi bila perkara ini berlaku, Tuhan telah menetapkan dalam tumbuhan tadi mesti ada alternative pathway. Dia mesti boleh menghasilkan sugar juga walaupun dia berada pada kawasan yang sangat panas dan juga sangat kering. So pathway itu kita panggil sebagai H-Slack pathway ataupun dipanggil sebagai C4. Okey, kenapa panggil C4? Sebabkan oleh the first carbon fixation menghasilkan 4 carbon molecule. Okey, kalau kita tengok untuk di waktu panas, stoma dia akan tertutup. Means di dalam daun kepekatan karbon dioksida adalah sangat rendah, kepekatan oksigen adalah sangat tinggi. Jadi apa yang tumbuhan ini perlu lakukan adalah dia kena utilize juga. Dia kena maximize penggunaan karbon dioksida yang sikit itu. Dia nak kena guna semua ni. Tapi Rubisco, nak harap Rubisco tak boleh. Rubisco dia suka pada oksigen sebab oksigen banyak. Jadi Tuhan jadikan dalam tumbuhan ini ada satu lagi enzim. Enzim tu namanya adalah PEP carboxylase ataupun phosphoenol pyruvate carboxylase. So this PEP carboxylase ini dia mempunyai high affinity towards CO2 even kepekatan CO2 adalah sangat rendah. Okey. So itu sifat PEP carboxylase. So dia sangat suka pada karbon dioksida ini walaupun karbon dioksida itu sangat rendah. Kita kena jadi sifat macam PEP carboxylase lah. Walaupun kawan kita tu kekurangan, kita tetap menerima dia sebagai kawan kita. Macam itulah cerita dia. Okey. So kalau kita berbalik kepada the C4 leaves anatomy kat sini, okey, beza tahu tumbuhan biasa punya leaves anatomy dengan C4 plant punya leaves anatomy. Contoh untuk C4 plant adalah sugarcane dan juga maize. Maize, awak panggil corn Corn tak boleh. Corn tu jagung tu sendiri. Kalau pokok jagung tu kita panggil sebagai maize. Alright. Saya cakap sorang-sorang ke? Tak, madam. Saya takut saya cakap sorang-sorang. Okey, beza kalau kita tengok antara C3 dengan C4 leaf plant ni, C4 ni juga kita panggil dia sebagai Kranz anatomy. Kranz anatomy. Okey, yang mana kalau kita biasa melihat untuk C3 untuk C3, mesophyll cell dia scattered di dalam leaves dan dia dekat dia punya vein ni,
Vein ini adalah ni lah vascular tissue. Okay, so kita nak tengok kepada 3 benda ni, mesophyll cell, bundle sheath cell dan juga vein. So yang ni pun mesophyll cell, bundle sheath cell dan juga vein. Vein tu ada phloem lah dalam tu. Kenapa kita tengok pada phloem? Sebab kita nak angkut sugar. So dalam hal untuk C3 plant, the mesophyll cell dia boleh menjalankan fotosintesis. Untuk bundle sheath cell dia tak boleh menjalankan fotosintesis. Nampak tak? Warna dia bukan warna hijau. So dia tak akan ada fotosintesis berlaku di situ. Means dalam C3 plant semuanya berlaku di dalam mesophyll cell. Dan sugar tadi akan diangkutlah masuk ke dalam vascular tissue. Tetapi untuk C4 ini adaptasi perlu berlaku kepada bentuk mesophyll cell dan juga arrangement of the mesophyll cell, yang mana mesophyll cell dan juga bundle sheath cell disusun surrounding the vein tadi. Okay, dia mengelilingi the vascular tissue. Mesophyll cell menjalankan fotosintesis, begitu juga dengan bundle sheath cell. Kenapa ini perlu berlaku? Sekejap lagi kita tengok dalam dia punya mekanisme dia. Okay, kenapa dia perlu berada dekat antara satu sama lain. Alright. So, untuk H-select pathway, kita rujuk kepada 2 gambar rajah ni lah ya. Okay, mula-mula sekali, carbon dioxide yang sangat rendah ni, okay, carbon dioxide yang sangat rendah ini akan diikat. Okay, so this carbon fixation berlaku di antara carbon dioxide dan juga PEP membentuk oxaloacetate. PEP 3 carbon. Okay, so dia diikat oleh siapa? Oleh PEP carboxylase. Next, oxaloacetate akan ditukarkan kepada malit. So kalau kita tengok dalam gambar rajah sini, di sebelah sini, apa benda dalam mata aku ni? Okay, oxaloacetate bila tukar kepada malit means berlaku proses reduction. Okay, so NADPH akan oxidize, oxaloacetate akan reduce kepada malit. So kat sini proses dia adalah proses reduction. Okay, the oxaloacetate will be reduced to malit. Next adalah malit tadi daripada mesophyll cell. Kalau you tengok kat sini, ni ada mesophyll cell kan? Okay, so daripada mesophyll cell akan diangkut masuk ke dalam bundle sheath cell. Okay ni, bundle sheath cell ni. Right, bila dia bawa masuk ke dalam bundle sheath cell, berlaku 2 perkara. Okay, yang pertama adalah oxidation dan yang kedua adalah decarboxylation. Okey, kat sini ni kat mana yang berlaku? Okay, kita tengok gambar rajah sebelah sini ya. So, bila dia malit itu diangkut ke dalam bundle sheath cell, malit tadi first kali berlaku oxidation yang mana malit akan bagi elektron kepada NADP+ dan NADP+ akan reduce to form NADPH. Okay. So oxidation kat sini merujuk kepada malit itu yang oxidize. Kemudian bila dia dah oxidize, maka berlaku pula proses decarboxylation yang mana dia akan release carbon dioxide, means daripada 4 carbon kepada 3 carbon. Dan this pyruvate nanti akan diangkut semula masuk ke dalam mesophyll cell. Bila bawa masuk ke dalam mesophyll cell, kita tahu pyruvate tak ada fosfat, phosphoenol pyruvate ada fosfat. Means kita kena tambah fosfat daripada ATP. So, ATP, NADPH ini kita dapat daripada mana? Daripada light dependent reaction. Okey, so menghasilkan semula PEP, phosphoenol pyruvate. So this intermediate semua, kita dah jumpa dah intermediate ni semua dalam bab 5 hari tu. Oxaloacetate, malit dalam Krebs cycle, PEP dengan pyruvate kita dah jumpa dalam glycolysis. So benda yang sama sahaja dia punya intermediate dia. Okey, so ini kita bincang tentang C4 plant. Ada soalan tak nak tanya untuk C4 plant ni?
Tak ada, madam. Okey. So kalau kita tengok di sini fixation berlaku 2 kali. Dekat sini satu, dekat sini satu. Okey, kat sini satu. So fixation bila berlaku 2 kali, kita katakan fotosintesis itu is efficient. Kenapa fotosintesis itu efficient? Sebab carbon fixation berlaku twice. Okey. Kenapa 2 kali? Kali yang pertama, carbon dioxide itu sikit. Okey, sikit. Yang sikit itu kita ikatkan kepada PEP. Ini adalah the first carbon fixation. Kemudian the second carbon fixation apabila karbon yang sikit tadi itu dilambakkan di dalam bundle shear cell. Nampak tak? Bila dia buat masuk, dia akan membanyakkan carbon dioxide di dalam bundle shear cell. So bila dalam bundle shear cell banyak carbon dioxide, maka Rubisco di dalam Kelvin cycle untuk bundle shear cell akan boleh mengambil this carbon dioxide dan ikat kepada RuBP untuk penghasilan sugar dan seterusnya sugar tadi akan diangkut masuk ke dalam vascular tissue. Okey, tu sebabnya dia kata the photosynthesis adalah sangat efisien sebab the carbon fixation berlaku 2 kali. Dekat sini sekali, dekat sini sekali. 2 kali lah. Dan keadaan ini akan merendahkan the rate of photorespiration. Okey, itu untuk C4. Ada satu lagi tumbuhan namanya adalah CAM. Okey, CAM ini dia punya nama penuh adalah Crassulacean Acid Metabolism. CAM. So kenapa nama dia Crassulacean? Sebab dia berlaku di dalam tumbuhan daripada family Crassulaceae di sini. Okey. So contoh untuk family Crassulaceae adalah cactus dan juga pineapple. Okey. So untuk di CAM plant, okey, CAM plant dia berlaku H-Slack pathway juga. Cuma H-Slack pathway dia berlaku dalam satu sel sahaja dan dia punya carbon fixation berlaku di masa yang berbeza. Yang ini berlaku masa yang sama, 2 tempat berbeza. Nampak tak? Satu dekat mesophyll cell, satu dekat bundle shear cell. Untuk CAM, tempat yang sama, okey, tempat yang sama iaitu pada mesophyll cell, tetapi 2 masa yang berbeza. Okay, so the first carbon fixation berlaku pada waktu malam, the second carbon fixation berlaku pada suatu siang. Okay, kenapa? Okay, pada waktu siang disebabkan oleh panas. Okay, disebabkan oleh panas, stoma akan tertutup. Bila waktu malam, kawasan dah tak panas dah. So, bila dah tak panas, maka stoma dia akan terbuka. Okey. So, bila stoma terbuka tu, dia ambil kesempatan itulah untuk bawa masuk carbon dioxide yang banyak daripada luar tadi, yang ini. Okey, bawa masuk waktu malam. Nampak tak? Kat sini waktu malam. Okey. So, bila stoma terbuka pada waktu malam, carbon dioxide akan masuk dengan banyak. So, carbon dioxide tadi akan diikat kepada PEP untuk membentuk oxaloacetate. Sama juga dengan cerita tadi. Di-catalyzed by the PEP carboxylase. Okay. Next adalah oxaloacetate akan reduce kepada malit. Okay. Yang ni sama juga macam yang tadi. Cuma bila dia dah reduce kepada malit, nanti malit ini akan disimpan di dalam central vacuole. Central vacuole dalam bentuk malic acid. Itu sebabnya nama dia acid ni. Kat sini ada acid kat situ. Sebab dia disimpan dalam bentuk malic acid. Okay. So simpan dulu. Kita nak simpan. So malit ini disimpan dalam central vacuole tadi. Dan bila siang stoma tertutup, dia kata okey, stoma dah tutup dah. Mari kita keluarkan carbon dioxide.
So dia pun keluarkan karbon dioksida. So malic acid tadi dikeluarkan daripada central vacuole. Okey, dan jadi malic. So malic tadi akan undergo yang macam tadilah, oxidation dan juga decarboxylation untuk release carbon dioxide. Tadi yang kita simpan-simpan banyak-banyak tadi kan, dah keluar balik, kita release carbon dioxide dan menghasilkan pyruvate. So carbon dioxide tadi akan masuk ke dalam Kelvin cycle menghasilkan sugar lah. Waktu siang dia menghasilkan sugar saja. Sebab tadi kita dah simpan banyak-banyak waktu malam kan. Okey. Lepas tu bila dah jadi pyruvate, so dia simpan balik dalam central vacuole, tunggu malam barulah nanti dia akan ditukarkan kepada PEP balik untuk nanti diikat dengan carbon dioxide. Okey. So kalau kita tengok untuk di sini dia tulis ada perkataannya adalah spatial separation dan di sini temporal separation. Apa maksud spatial dengan temporal? Sekejap saya nak ambil nafas sekejap. Sorry for the interruption. Okey, tadi sampai mana? Okey, spatial separation. Kenapa dia kata spatial separation? Okay, tadi saya katakan dia ada 2 kali pengikatan. Dekat sini satu. Okey, kat sini sekali pengikatan, kat sini sekali lagi pengikatan. Untuk C4, the first carbon fixation berlaku pada mesophyll cell. The second carbon fixation berlaku pada bundle C cell. 2 tempat yang berbeza. Bila kita sebut tentang tempat, kita bercakap tentang space. So that's why ada perkataannya adalah spatial. Space. Kita separatekan kedua-dua carbon fixation ini berdasarkan tempat. Tetapi kedua-duanya berlaku pada masa yang sama. Alright. Untuk untuk CAM pula, dia berlaku di tempat yang sama, iaitu pada mesophyll cell. Okay, di tempat yang sama. Cuma the first carbon fixation berlaku pada waktu malam, the second carbon fixation berlaku pada waktu siang. Itu sahaja beza antara C4 dan juga CAM. So inilah pathway yang dia ada, Tuhan dah bagi pada dia sebagai alternatif kerana dijadikan dan ditempatkan di kawasan yang panas. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada, madam. Okey, semalam ada saya suruh buat soalan tak? Tak ada, madam. Kita dah bincang dah untuk Kelvin cycle. Oh, dah bincang dah. Okey. Alright, tak apa. Don't worry. So, awak nanti siapkan soalan nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9. Banyak tu muka surat 66, 67, 68, 69, 70, 71. Dan juga yang kat belakang ni, soalan nombor 3. Muka surat 196. So, you ada masa setengah jam kan? So, you siapkan. Nanti saya... minggu depan lah kita bincang soalan ni. Boleh? Boleh. Kalau ada masa lah. Tak payahlah. You letak je kat Jamboard. Nanti saya buat dekat ni. Nanti saya buat dia punya platform untuk Jamboard. Nanti you letak je jawapan you kat situ. Nanti saya letak dah senarai nama, siapa yang kena buat soalan mana, dan letakkan dia punya jawapan you kat situ lah. Okay, so saya bagi masa setengah jam ini untuk siapkan semua soalan yang saya bagi tu. Sekejap lagi saya nak buat Jamboard tu, nanti saya bagi pada awak.
dalam GC. Boleh? Boleh, madam. Alright. Ada apa-apa soalan tak nak tanya sebelum saya